Nama kumpulan kami Kesatria dan nama saya Alice Teo Le Tian. Nombor pelajar saya 2024410 dan saya ketua kumpulan ini. Kami semua dari UOW Malaysia, KDU Penang University College. Pembentangan ini adalah bagi memenuhi kerja khusus MPU 3123 Tamadun Islam dan Tamadun Asia. Isu kemasyarakatan yang kita kaji berkaitan dengan kefahaman masyarakat tentang peranan agama dengan isu pembuangan bayi dalam kalangan belia di Malaysia. Pengalaman positif pribadi saya saya dapat menerima banyak pendapat daripada responden yang berbeza-beza agama. Ilmu saya tentang pelbagai agama tersebut juga dapat berkembang. Dan responden pertama, dia seorang yang beragama Buddha dan dia mengatakan bahawa dia mengikuti 5 prinsip Buddhisme, yaitu tidak membunuh, tidak berzina, tidak berbohong, tidak minum arak, dan tidak mencuri. Responden kedua, dia seorang yang beragama Kristian. Dia mengatakan bahawa semua agama hampir sama. Dan responden ketiga, dia tidak mengikuti agama yang tertentu, tetapi dia juga mengatakan bahawa semua agama mempunyai pendidikan yang baik. Responden yang terakhir, yaitu responden yang keempat, dia seorang Muslim dan dia mengatakan bahawa dia mengikuti 5 rukun Islam, yaitu solat, puasa, hajj, dan yang lain 2 dia kata dia tidak pasti. Kesimpulannya, berdasarkan jawapan-jawapan yang telah diterima daripada semua responden, semua agama mempunyai ajaran yang baik walaupun berbeza. Selain itu, kajian ini juga menunjukkan kepelbagaian agama dan berlainan perspektif yang boleh dijumpai di negara kita, dan ini juga harus kita hargai. Sekian. Okey. Selamat sejahtera Tuan. Nama saya Lim Yong Tze. Pelajar nombor saya ialah 02059972. Jawatan saya dalam kumpulan ini ialah setiap usaha. Satu pengalaman positif peribadi yang saya menjalankan dalam temu bual ialah responden dapat jawab soalan saya dan memberikan jawapan yang jelas semasa temu bual. Punca-punca berlakunya isu yang digaji berdasarkan pendapat para responden. Para responden telah bagi beberapa punca menjadikan kes pembuangan bayi. Pendapat pertama ialah remaja tidak memahami kesan seks bebas. Lagi,
kekurangan anjuran seks dan kawalan daripada ibu bapa. Bermaksudnya, ibu bapa atau sekolah tidak pendidikan mereka semasa mereka remaja. Juga menyebabkan remaja menganggap bahawa seks sebagai topik pantang. Selain itu, pendapat kedua ialah kebanyakan ibu bapa atau guru akan merasa malu apabila ditanya dan tidak menjawab mereka. Pendapat ketiga ialah mungkin keluarga mereka tidak dapat menerima atau mereka tidak mampu membesarkan anak-anak sendiri. Sebenarnya, membesarkan anak memerlukan banyak wang dan masa. Kemudian, pendapat yang terakhir ialah kerana mereka kekurangan pendidikan seks. Jadi, mereka rasa ingin tahu tentang seks juga. Ada banyak buku bacaan yang tidak sesuai pendidikan seks. Jadi, mereka tidak bersedia untuk seks akibat. Kesimpulan yang saya terhadap pendapat pada responden tentang punca-punca berlakunya isu yang digaji. Saya bersetuju dengan para responden tentang punca-punca berlakunya isu sebabnya banyak remaja tidak dapat banyak pendidikan dari sekolah atau ibu bapa mereka tentang akibat seksual. Kerana kebanyakan pemikiran ibu bapa atau guru amat konservatif dalam perlakuan seks. Oleh itu, menjadikan remaja mempunyai tahap pengetahuan seks yang terhad. Selain itu, punca-punca lain dari para responden ialah kebanyakan ibu bapa atau guru akan merasa malu apabila ditanya tentang soalan seksual. Dalam pendapat saya bersetuju dengan punca ini kerana kebanyakan ibu bapa akan risau bercakap mengenai seks kepada kanak-kanak akan menjadi mereka pasti ingin tahu dan ingin berjumpa. Sebenarnya, ibu bapa tidak menjawab mereka akan menyebabkan anak mereka ingin mencuba. Itulah semua pembincangan saya. Sekian, terima kasih. Seterusnya, NJK kumpulan kita MGW akan diteruskan. Selamat sejahtera Tuan. Nama saya Lim Ji Wei dan nombor ID saya ialah 02059971. Jawatan saya dalam kumpulan ini ialah EJK kumpulan. Satu pengalaman positif yang semasa saya menjalankan temu buah ialah walaupun umur responden adalah berbeza dengan saya, tetapi itu bukan masalah untuk saya berkomunikasi dan menjalankan tugas temu buah dengan lancar. Seterusnya, saya ingin berkongsikan pendapat yang daripada para responden tentang kesan-kesan yang berlakunya isu pembuangan bayi dalam kalangan belia di Malaysia. Pendapat pertama ialah ibu bapa bayi akan mengalami berbagai masalah dalam kehidupan mereka. Contohnya, menderita gangguan mental dan masalah emosi. Selain itu, sebab mereka bercadang untuk membuangkan bayi dan tidak mahu maklum kepada keluarganya, oleh itu, mereka tidak akan melahirkan bayi dalam keadaan yang baik dan tidak akan mendapatkan bantuan dari pihak hospital. Jadinya, ibu bayi dan bayi akan dijangkitkan dan kehilangan darah yang banyak. Di samping itu, bayi yang terselamat akan mengalami masalah kesihatan dan masalah mental. Pada masa yang akan datang,
mereka akan kehilangan jati diri dan kemungkinan dibesarkan dengan cara yang tidak betul. Attitude mereka juga akan menjadikan masalah. Sebagai contohnya, mereka mungkin menjadikan pencuri atau melakukan kejahatan sosial dalam kehidupan mereka. Tambahan lagi, ibu bapa yang tidak bertanggung jawab akan menyebabkan kehilangan nyawa kecil yang tidak berdosa. Perkara yang dilakukan akan menjadikan sebagai satu contoh diikuti oleh orang lain dan menyebabkan isu tersebut semakin meningkat dalam masyarakat kita. Kesimpulannya, saya bersetuju dengan pendapat yang diberi oleh para responden. Pertama, ialah bayi yang terselamat akan mengalami masalah kesihatan dan masalah mental. Pada masa yang akan datang, mereka juga akan mengalami masalah attitude. Kerana bayi tidak dapat membesar dalam persekitaran atau keadaan yang baik dan tidak dapat pendidikan yang secukupnya. Kedua ialah ibu bapa bayi akan mengalami berbagai masalah dalam kehidupan mereka, seperti menderita gangguan mental dan masalah emosi, kerana mereka menyebabkan satu kehidupan yang kecil kehilangan nyawa dan perkara tersebut tidak akan dilupa dalam kehidupan mereka. Ketiga ialah kehilangan nyawa kecil yang tidak berdosa. Semakin meningkat sekiranya isu pembuangan bayi tidak dapat dihentikan. Kerana jika isu pembuangan bayi tidak dihentikan, pasangan baru akan sentiasa lihat atau dengar dari berita negatif yang berkaitan dengan pembuangan bayi. Inilah akan menyebab mereka tidak berani mengadakan anak sendiri. Yang ini sahaja untuk pembentangan saya. Seterusnya, penolong kumpulan Chan Wen-sing akan meneruskan pembentangan tersebut. Terima kasih. Terima kasih Lim Ji-wei. Selamat sejahtera Tuan. Nama saya ialah Chan Wen-sing dan nombor pelajar saya ialah 0203 986. Saya merupakan penolong ketua kumpulan dalam kumpulan G2K Kshatriya. Pengalaman positif dalam kajian ini terhadap para responden ialah walaupun saya mengenali responden dalam temu buah ini adalah kali pertama, tetapi mereka juga merasakan semangat kami terhadap betapa meruncingnya isu pembuangan bayi. Berdasarkan pendapat para responden, beberapa langkah-langkah keagamaan telah dicadangkan untuk mengatasi isu pembuangan bayi yang dikajikan. Bagi responden pertama, beliau mengatakan bahawa kita harus mendengar ajaran agama kita dan menghadiri kelas ajaran seks supaya sedar dan menghindari aktiviti ini. Bagi responden dua pula, beliau mengatakan bahawa kita boleh menerima ajaran agama di gereja kerana orang di gereja dapat membimbing mereka ke haluan yang betul. Seterusnya, responden yang ketiga berpendapat bahawa sekolah perlu mengajarkan mereka tentang seks. Responden yang terakhir iaitu responden keempat. Beliau mengatakan bahawa Islam tidak membenarkan seks sebelum berkahwin. Jika orang Melayu mengikuti ajaran Islam, perkara ini tidak akan berlaku. Kesimpulannya, pendapat-pendapat yang dicadangkan oleh para responden adalah munasabah dan boleh diterima. Akhir sekali, kumpulan kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih dan rasa syukur kepada Tuhan, Ibu Bapa, PHUOW, Malaysia, KDU Penang University College, guru titas iaitu Tuan dan para responden
atas bimbingan yang tidak terhingga sepanjang melaksanakan tugasan ini. Sekian terima kasih.